Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sarini Ruana binti Ading, nombor metrik A174663. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan kes Goodner and Brothers. Dalam kes ini, terdapat dua watak utama iaitu Woody Robinson dan Albert Hunt yang bersahabat baik sejak zaman persekolahan sehingga masing-masing telah pun bekerja dalam industri yang sama iaitu perniagaan tayar. Woody Robinson bekerja sebagai wakil jualan tayar di perniagaan Goodner Brothers yang merangkumi jualan di kawasan Huntington. Sebelum itu, perniagaan Goodner Brothers merupakan sebuah perniagaan pemborong tayar daripada kilang untuk dijual kepada kedai pembekal dan peruncit tayar di pasaran. Syarikat ini juga merupakan pembekal utama Cruises Auto Supply. Sebelum ini, Woody merupakan seorang pekerja yang rajin dan menunjukkan prestasi kerja yang efektif dan berjaya. Namun begitu, prestasi itu tidak kekal lama apabila dia terlibat dengan aktiviti perjudian sehingga menyebabkan ketagihan yang merosakkan kejayaannya kerana terikat dengan pelbagai hutang. Oleh kerana terdesak, Woody mengambil keputusan untuk mencuri dan menjual inventory tayar di tempat kerjanya untuk membayar hutang-hutangnya. Tambahan pula, sistem kawalan dalaman perniagaan guna yang agak lemah memudahkan lagi kerja mencuri Woody sehingga tidak dapat dikesan oleh orang lain. Namun begitu, semasa proses audit tahunan dijalankan oleh unit audit dalaman, mereka telah mengesan ketaksamaan dalam rekod inventory dengan jumlah inventory yang sebenar yang sedia ada. Perbuatan Woody dikesan hasil siasatan lanjut daripada juruaudit bebas syarikat Goodner. Oleh itu, Woody telah dikenakan tuduhan jenayah oleh Goodner dan dikenakan tindakan undang-undang atas perbuatannya. Manakala Albert Hunt, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, merupakan sahabat baik kepada Woody Robinson. Dia juga bekerja di syarikat bapa mertuanya di Huntington iaitu Cruises Auto Supply yang juga merupakan salah satu klien tetap Goodner Brothers. Semasa Woody aktif menjalankan perniagaan penjualan tayar hasil daripada mencuri inventory Goodner, Albert juga merupakan salah satu pelanggan tetapnya kerana harga yang ditawarkan lebih murah. Setelah Woody didapati bersalah, Albert juga tidak terlepas apabila dia disaman oleh perniagaan Goodner Brothers kerana terlibat dengan aktiviti pencurian inventory tayar Woody walaupun secara tidak langsung. Bukan itu sahaja, Albert juga diarahkan oleh mahkamah untuk membayar syarikat insurans Goodner sebanyak $64,000. Albert Hunt kemudian menyaman Woody namun ditolak oleh hakim kerana dia turut terlibat dalam skema penipuan yang dilakukan oleh Woody Robinson. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan dengan pembentang seterusnya. Assalamualaikum. Saya Fatana Damia binti Roslan bernombor matriks A174418 akan meneruskan pembentangan dengan soalan yang pertama, iaitu senaraikan 3 hingga 5 objektif kawalan dalaman yang perlu dijalankan oleh pejabat jualan Goodness Huntington. Pertama sekali, saya perlu huraikan apa itu kawalan dalaman. Kawalan dalaman adalah sistem memeriksa baki dan dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bahawa aset itu dilindungi. Kemudian, data perakawanan mestilah tepat mengikut maklumat perakawanan. Operasi perniagaan pula haruslah cekap. Bagi syarikat ini iaitu Goodness Huntington, kami mendapati terdapat beberapa kesalahan dan kecuaian kawalan dalaman syarikat ini yang menjadikan pekerja syarikat iaitu Woody Robinson menghadapi masalah kewangan yang serius. Oleh itu, pekerja mengambil kesempatan terhadap kawalan dalaman syarikat ini dengan mencuri banyak inventory yang kemudiannya dijual oleh pekerja kepada pihak lain. Kami mengenal pasti bahawa tindakan Woody Robinson adalah satu bentuk penipuan yang besar. Oleh itu, kami percaya bahawa terdapat beberapa objektif kawalan dalaman utama yang harus dijaga di pejabat jualan Goodness Huntington. Objektif kawalan dalaman utama adalah kaki tangan pejabat jualan perlu memastikan bahawa setiap transaksi harus mempunyai pengesahan pihak atasan yang tepat untuk mencegah penggunaan seperti transaksi jualan secara palsu. Contohnya, kaki tangan pejabat jualan harus mendapat persetujuan daripada pihak pengurusan atau pengurus bagi setiap transaksi yang akan dilakukan. Dengan menerapkan cara ini, kekurangan inventory dapat dikurangkan dan membuatkan semua urus niaga berjalan dengan lancar. Seterusnya, objektif yang kedua ialah keselamatan dan pengawalan aset fizikal. Sebagai contoh, kaki tangan pejabat jualan perlu memastikan bahawa akses ke atas aset fizikal dan sistem maklumat perlu dikawal dan diawasi dengan betul oleh pegawai yang telah diberi kuasa. Selain itu, transaksi urus niaga harus direkodkan dengan betul dan tepat. Sebagai contoh, kaki tangan pejabat jualan perlu memastikan bahawa kesemua transaksi yang direkodkan adalah secara adil dan betul serta harus dilaksanakan sesuai dengan kebenaran pihak pengurusan.
Baiklah, objektif yang terakhir yang dapat dikenal pasti adalah peraturan dan prosedur yang bagus untuk menangani kesalahan dalam organisasi. Sebagai contoh, kaki tangan pejabat jualan perlu memastikan bahawa apa-apa kesalahan yang dikesan pada setiap peringkat pemprosesan akan membuat tindakan pembetulan yang segera dan juga harus dilaporkan ke tahap pengurusan yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jana binti Ismail, A175559. Seterusnya saya akan merungkai bagi soalan nombor 2, iaitu senaraikan kelemahan utama kawalan dalaman yang nyata dalam operasi unit Huntington. Okey, kami dapati antara kawalan dalaman utama ialah kurangnya kawalan dalam inventory gudang, kekurangan dalam pembahagian tugas yang sewajarnya, kelemahan dalam sistem perakaunan, keupayaan mengakses maklumat tanpa batasan dan juga yang terakhir ialah ketiadaan pengawasan dan kajian semula yang dibuat oleh unit operasi Huntington. Okey, saya akan mulakan penerangan yang pertama iaitu kurangnya kawalan dalam inventory gudang di mana inventory yang dimiliki mudah dibawa masuk dan keluar oleh pekerja. Oleh itu, akses kepada peralatan, wang tunai dan semakan stok perlu dihadkan. Jadi berdasarkan kes Goodner Brothers ni, Woody telah melakukan penyelewengan untuk membaiki masalah kewangan peribadi beliau dengan mengakses maklumat pelanggan syarikat. Jadi perkara ini mudah dilakukan oleh Woody sebagai wakil jualan untuk mencuri inventory tersebut. Jadi ini menunjukkan dengan jelas bahawa kawalan inventory perlu dikawal dengan lebih ketat supaya kejadian seperti ini dapat dielakkan. Seterusnya ialah kekurangan dalam pembahagian tugas yang sewajarnya. Okey, kekurangan pengasihan tugas ni di mana setiap pekerja perlu mempunyai tanggungjawab bagi pekerjaan yang tertentu, sebaik-baiknya bertulis supaya tiada kekeliruan dalam pekerjaan yang diberikan. Jadi berdasarkan kes Goodner Brothers ni, dia ingin berjimat cermat dengan mengurangkan kos perbelanjaan operasi pada pengukuran kawalan dalaman. Jadi disebabkan itu, syarikat telah mengendalikan 14 cawangan dengan kru seramai 10 hingga 12 orang pekerja sahaja. Okey, jadi ini menunjukkan dengan jelas bahawa pekerja yang tidak mencukupi untuk melaksanakan segala tugasan yang ada. Jadi hal ini terbukti apabila wakil jualan mempunyai akses kepada inventory, sistem perakaunan dan pesanan khidmat pelanggan. Dan yang ketiga pula adalah kelemahan dalam sistem perakaunan. Ini kerana sistem perakaunan yang digunakan ini tidak mengikut perkembangan semasa sehingga menyebabkan tempahan jualan dan belian sering tidak menepati kaedah perakaunan yang betul. Jadi berdasarkan kes, bookkeeper yang merupakan pengurus jualan dan 2 orang wakil jualan yang mempunyai akses yang tidak terhad kepada sistem perakaunan. Jadi jelaslah bahawa sistem perakaunan ini juga merupakan salah satu kelemahan utama bagi kawalan dalaman. Diteruskan lagi bagi keupayaan mengakses maklumat tanpa batasan yang merupakan kelemahan kawalan dalaman yang keempat. Ini menyebabkan wakil jualan boleh dengan sewenang-wenangnya mengakses maklumat berkenaan pada bila-bila masa sahaja. Jadi perkara ini perlu ditangani kerana sepatutnya wakil jualan hanya boleh mengakses maklumat hanya apabila mereka memerlukan maklumat tersebut untuk menjalankan kerja sahaja. Jadi berdasarkan kes Woody, mudah mengakses inventory bila-bila masa sahaja dengan melakukan penyelewengan dalam aktiviti pembelian barangan tanpa pengetahuan individu yang lain. Dan yang terakhir sekali ialah ketiadaan pengawasan dan kajian semula yang dibuat oleh unit operasi Huntington. Jadi ini aspek yang sangat penting perlu dibuat bagi mencegah penipuan di mana pihak pengurusan perlu mengkaji semula pendapatan bulanan, laporan perbelanjaan, laporan inventory, belanjawan versus jumlah sebenar dan juga laporan variasi. Jadi berdasarkan kes Gracia yang merupakan pengurus di Huntington telah mengabaikan aduan daripada pelanggan mengenai charge, bil dan isu-isu lain mengenai Woody Robinson. Seterusnya, saya Siti Nur Sakinah binti Jaafar A175109 akan meneruskan lagi pembentangan dengan soalan ketiga iaitu wujudkan satu atau lebih berkenaan polisi atau prosedur kawalan untuk mengurangkan kelemahan kawalan yang telah dikenal pasti dalam soalan kedua. Sebelum itu, polisi atau prosedur kawalan dalaman dalam sesebuah perniagaan atau syarikat merupakan sistem ataupun proses yang menghalang risiko atau mengurangkan risiko. Yang pertama adalah pengasingan tugas sewajarnya dan melantik lebih ramai pekerja. Ini bertujuan bagi mengelakkan berlakunya pertindihan tugas. Kerana dengan jumlah pekerja yang tidak mencukupi, maka akan berlaku pertindihan tugas dan menjerumus kepada peningkatan risiko salah laku dan kemungkaran.
Seterusnya, pekerja lebih peka dan jelas terhadap tugas dan tanggungjawab. Kerana apabila pengasingan tugas telah dilakukan dengan baik, maka seorang pekerja tidak mempunyai tanggungjawab yang banyak. Jadi setiap pekerja lebih peka dan jelas terhadap tugas masing-masing. Selain itu, tugas atau tingkah laku pekerja sentiasa di bawah pemantauan. Kerana dengan adanya pekerja yang mencukupi, akan wujudnya individu yang ditugaskan dan bertanggungjawab bagi memantau tingkah laku pekerja. Yang kedua adalah perlindungan gudang penyimpanan inventory yang lebih baik. Kerana pengawalan yang ketat terhadap gudang penyimpanan inventory ini sangat penting, terutamanya apabila sesuatu perniagaan melibatkan nilai inventory yang tinggi dengan jumlah yang banyak. Sistem pemantauan, perekodan dan pengawalan yang terperinci perlu bagi penyimpanan inventory yang lebih baik. Seterusnya, perniagaan perlu mewujudkan sistem pengawasan seperti sistem kamera litar tertutup (CCTV) dengan gambaran yang jelas bagi mewujudkan pemantauan yang lebih terperinci dan supaya perniagaan mempunyai bukti rakaman sekiranya berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini ataupun risiko terhadap perniagaan. Selain itu, penggunaan sistem inventory yang bersesuaian seperti sistem inventory yang berterusan, yang mana sistem ini lebih sesuai digunakan berbanding sistem berkala, kerana sistem berkala sesuai digunakan oleh perniagaan yang kecil dan sederhana. Tetapi sistem inventory berterusan ini lebih sesuai terhadap perniagaan yang besar dan kompleks, yang mana di akhir setiap transaksi inventory berlaku pengemaskinian tahap inventory. Dengan itu, sebarang perubahan inventory dapat direkod dan berada pada tahap terkini. Yang ketiga adalah peningkatan sistem kawalan perakaunan, yang mana sistem perakaunan ini bertujuan bagi menjaga kepentingan aset dan ketetapan dalam perekodan. Ia juga melibatkan prosedur serta polisi perekodan bagi mengelakkan berlakunya penipuan ataupun penyelewengan. Peningkatan sistem kawalan perakaunan ini dapat menghasilkan perekodan aktiviti jual beli yang lebih sistematik. Ini kerana wujudnya komponen ataupun maklumat yang harus dipatuhi dalam setiap perekodan seperti nama penerima, nama penghantar, masa transaksi berlaku dan bilangan inventory yang dilibatkan. Selain itu, maklumat dapat diakses dan diperiksa dalam jangka masa panjang, yang mana perkara ini akan membantu sekiranya berlaku penyelewengan dalam perniagaan kerana perekodan yang lengkap dan data yang terlibat dapat dikenal pasti dengan baik. Oleh itu, Goodner Brothers Inc. perlu mempunyai rancangan yang berterusan dalam mengambil langkah yang lebih awal dan melaksanakannya secara konsisten bagi memastikan pengoperasian yang cekap dan berkesan. Kerana kewujudan masalah berkaitan kawalan dalaman ini akan menjejaskan prestasi perniagaan kerana ianya mencerminkan kelemahan terhadap pengurusan perniagaan tersebut. Assalamualaikum dan hai, saya Anandira Binti Azmi Rais, A175443. Akhir sekali saya akan menerangkan soalan nombor 4, iaitu selain Woody Robinson, pihak manakah yang mungkin turut bertanggungjawab terhadap kerugian inventory yang dialami oleh Goodner? Selain daripada Woody, terdapat juga pihak lain yang bertanggungjawab terhadap kehilangan inventory di Goodner. Antaranya ialah Flexia Garcia, Albert Han dan pelanggan Woody. Pertama sekali, Felix Garcia yang dikenali sebagai pengurus jualan Huntington. Felix Garcia tidak mengambil peduli terhadap aduan pelanggan terhadap Woody. Sebaliknya, dia memberitahu semua aduan tersebut kepada Woody dan membiarkan Woody menyelesaikan perkara tersebut dengan sendiri. Seterusnya ialah Albert Han yang merupakan kawan baik Woody. Albert Han telah membeli tayar dan mendapat diskaun yang banyak tanpa menyoal di mana Woody mendapat tayar tersebut. Albert Han sepatutnya mengetahui bahawa Woody tidak mampu menjual tayar tersebut pada harga yang sangat rendah jika dia tidak mencurinya daripada inventory syarikat. Oleh sebab itu, Albert Han juga bertanggungjawab atas kehilangan inventory di Goodner. Akhir sekali ialah pelanggan Woody. Bagi mengekalkan tindakan penipuan beliau ini, Woody biasanya akan mengecas barangan tambahan kepada jumlah pelanggan yang besar. Selepas pelanggan mendapat tahu tentang caj tambahan tersebut, Woody akan memohon maaf dan memperbaiki isu itu. Tetapi, pelanggan dan Flexia Garcia seharusnya menyuarakan tentang perkara tersebut, tetapi mereka hanya mendiamkan diri sahaja. Oleh sebab itu, secara tidak langsung mereka juga bertanggungjawab atas kehilangan inventory di Goodner.
kerana mereka telah membantu Woody menjayakan skim penipuan dalam syarikat tersebut. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.